Sekarang kita akan bercakap tentang penubuhan, perlembagaan atau ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Setelah Malayan Union gagal, British telah berusaha untuk menubuhkan satu lagi negara yang dinamakan Persekutuan Tanah Melayu ataupun Malay Federation. Uh, untuk penubuhan negara tersebut, British telah menubuhkan satu jawatankuasa kerja untuk mengkaji apakah yang perlu diadakan asas kepada Persekutuan Tanah Melayu tersebut, dan jawatankuasa kerja tersebut terdiri daripada 4 wakil Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British. Suka kita ingatkan bahawa antara bentuk kebangkitan yang berlaku ialah pada tahun 1946 apabila Malayan Union ditubuhkan secara paksa tersebut, orang Melayu telah bangkit di seluruh negara dan akhirnya terbentuk ataupun lahirlah penubuhan barisan ataupun UMNO sebagai satu barisan yang menentang dan juga mempertahankan hak-hak orang Melayu. Ianya tidak wujud sebagai satu parti politik lagi pada awalnya, dan justru itu kita boleh lihat wakil UMNO di sini ialah wakil kepada satu kebangkitan orang Melayu, dan juga ianya digunakan ataupun jawatankuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan Melayu baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. Setelah mendapat hasil maklumat daripada jawatankuasa kerja, British menubuhkan pula jawatankuasa perundingan pada Disember 1947 yang terdiri daripada orang Eropah, Cina dan India. Jawatankuasa perundingan ini tujuannya untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu pula mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan akhirnya setelah melihat pandangan daripada kedua-dua pihak, daripada pihak Melayu dan pada pihak orang bukan Melayu yang tinggal di kawasan ini, akhirnya Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan pada 1 Februari 1948. Berikut ialah ciri-ciri perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini bukanlah perlembagaan Malayan Union dan bukan juga perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi perlu dibezakan antara perlembagaan-perlembagaan tersebut. Ciri pertama, 9 negeri Melayu terlibat dalam persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Walau bagaimanapun, Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Keduanya, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ini akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British, bukannya yang di-Pertuan Agong, dan akan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Ia ibarat menteri dan juga Dewan Undangan. Majlis Mesyuarat Persekutuan dianggoti oleh 17 ahli, iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex officio. Dan Majlis Undangan Persekutuan ini dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi. Sultan-sultan diberi hak semula dan kuasa memerintah mereka, tetapi hanya dengan Majlis Mesyuarat Negeri (EXCO) dan Majlis Undangan Negeri, macam Dewan Undangan lah, cuma Majlis Undangan Negeri. Bagi syarat kewarganegaraan, seseorang boleh memohon kewarganegaraan sekiranya telah lahir di Tanah Melayu dan telah bermaustatin selama 8 hingga 12 tahun. Dan bagi seseorang yang tidak lahir di Tanah Melayu, boleh memohon sekiranya telah bermaustatin sekurang-kurangnya 15 tahun. Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan dengan syarat mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Dan dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, orang Melayu diberikan hak istimewa sebagai kaum bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan dan juga dalam kerajaan negeri. Kita akan bercakap tentang salah satu daripada badan yang wujud dan diwujudkan dalam Persekutuan Tanah Melayu, iaitu Majlis Mesyuarat Kerja. Ianya diwujudkan sebagai salah satu proses ke arah berkerajaan sendiri, dan ianya dimulakan pada tahun 1951 apabila sistem ahli diperkenalkan. Melaluinya British telah melantik beberapa warga negara Persekutuan Tanah Melayu menjadi ahli dalam Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan yang diberi taraf seperti menteri, sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini.
Tujuannya ialah untuk memberi peluang dan latihan kepada pemimpin tempatan bagi memperoleh pengalaman memerintah secara demokrasi.